Salam sejahtera keluarga Malaysia. Apa khabar? Semoga setiap dari kita menempuh kehidupan dengan penuh kegembiraan. Sesi temu bual hari ini kita sungguh bertuah kerana bersama-sama kita dalam talian ialah yang berbahagia Datuk Hafizah binti Ayub, Pengerusi Rare Diseases Alliance Foundation Malaysia (RDAFM), dan yang berbahagia Profesor Dr. Tong Miao Kiong dari bahagian Pediatrik PPUM yang akan memperkatakan mengenai penyakit jarang jumpa ataupun rare disease. Kita mulakan dengan mengutarakan soalan kepada yang berbahagia Profesor. Profesor, apakah itu penyakit jarang jumpa, PJJ atau rare disease? Penyakit jarang jumpa adalah penyakit yang serius yang mempunyai nisbah penyakit yang rendah dalam lingkungan 1 dalam 2000 di Eropah. Di Malaysia, kita mengambil nisbah sebagai 1 dalam 4,000 penduduk. Adakah boleh dilihat akan ciri-ciri umum kepada penyakit jarang jumpa? Ada yang melibatkan sistem otot, otak, jantung, tulang pinggang dan sebagainya. Tidak mempunyai ciri yang spesifik dan boleh melibatkan pelbagai organ dalam badan pada masa yang sama. Benarkah pesakit PJJ ini tidak diberi perhatian yang cukup? Mereka ni tidak diberi perhatian yang cukup kerana ramai daripada orang ramai kurang faham dan malah di antara pakar doktor atau antara healthcare providers yang juga kurang faham berkenaan penyakit jarang jumpa ni. Ada salah tanggapan ke kepada pesakit PJJ dan apa kesannya kepada pesakit? Ada tanggapan bahawa penyakit jarang jumpa ni mesti mempunyai masalah kelainan keupayaan dan ini memberi perasaan takut menjauhkan diri daripada golongan orang yang ada penyakit jarang jumpa ni. Sepatutnya tidak harus ada tanggapan sedemikian kerana mereka juga seperti penyakit lain-lain harus diberi perhatian, rawatan dan dihormat oleh semua lapisan masyarakat. Bagaimanakah menghindari salah tanggapan ini agar pesakit dapat dirawat dengan segera tanpa melibatkan kos yang tinggi? Kita haruslah memberi pendidikan ataupun awareness kesedaran kepada masyarakat bahawa penyakit ni memang berlaku tanpa mengira kaum jantina, kanak-kanak, dewasa dan di mana-mana tempat juga pun. Tidak terdapat banyak perhatian yang sewajarnya. Contohnya, terdapat banyak rawatan yang boleh diberikan untuk penyakit jarang jumpa. Tetapi oleh kerana ramai daripada ahli-ahli masyarakat dan juga medical profession yang kurang faham maka mereka lambat mendapat diagnosis yang tepat. Dan kerana kelambatan diagnosis ni, maka mereka selalu tidak dirawat pada peringkat awal, maka terdapat pelbagai jenis komplikasi yang telah berlaku. Sekiranya kita rawat pada peringkat awal, rawatan pun efektif dan kos untuk rawatan pun rendah. Apakah cadangan untuk membantu komuniti PJJ? Nombor 1 adalah pendidikan ataupun kesedaran untuk orang awam melalui program TV, social media dan juga perbincangan sehari-harian. Maka kita kena sensitize ataupun mensensitifkan ahli masyarakat khususnya mereka yang ada penyakit tersebut. Nombor 2, kita harus melibatkan kerajaan ataupun yang bertanggungjawab contohnya di Kementerian Kesihatan dan juga di Kementerian Pendidikan Tinggi kerana mereka mempunyai kepakaran untuk merawat pesakit penyakit jarang jumpa ni dan mereka harus diberi peruntukan yang cukup. Nombor 3 adalah pengiktirafan dari segi undang-undang hak mereka. Hak sebagai pesakit yang mempunyai penyakit jarang jumpa, contohnya mereka harus diberi peruntukan yang cukup untuk rawatan, ubat dan sebagainya. Apakah langkah-langkah yang diambil bagi pencegahan PJJ ini? Nombor 1 adalah rawatan ataupun diagnosis awal ahli-ahli dalam medical care ni harus sensitif ataupun sedar bahawa ada kemungkinan penyakit jarang jumpa tidak boleh dibuat diagnosis pada peringkat awal. Kalau rawatan dapat diberi awal, maka komplikasi dapat dijauhkan. So kesedaran untuk membuat diagnosis harus dibuat pada peringkat awal dan sekiranya mereka tidak dapat mendapat diagnosis, haruslah dirujuk pada pusat-pusat genetik
seperti di Hospital Kuala Lumpur, di Pusat Perubatan Universiti Malaya dan di hospital lain seperti di Pulau Pinang dan juga di hospital universiti lain, contohnya di USM dan juga di UKM. Ada juga langkah-langkah seperti ujian saringan. Contohnya saringan untuk bayi yang baru lahir untuk penyakit metabolic genetik. Penyakit metabolic genetik ni amat ketara, berlaku dalam 1 dalam 3,000 bayi yang dilahirkan dan boleh menyebabkan masalah pembelajaran yang amat serius dan keupayaan yang berlainan. Contohnya masalah fizikal, pendengaran dan pembelajaran. Dengan mengutip 3 atau 4 titis darah pada hari pertama selepas bayi dilahirkan, ujian saringan tu dapat dilakukan dan penyakit jarang jumpa tu dapat dikenal pasti sebelum penyakit itu bergejala. Di fortify ataupun tambahkan khasiat tertentu seperti vitamin asid folik dan iodin contohnya. Maka ini dapat mengelakkan penyakit tertentu. So dengan cara makanan tersebut yang mempunyai folic acid makanan yang dibuat daripada tepung yang macam kuih, mi dan sebagainya, maka diharap penyakit sedemikian dapat dikurangkan dan harus diberi perhatian, rawatan dan peruntukan bajet untuk masa depan mereka seperti dalam pendidikan, pekerjaan dan especially untuk mereka berkecimpung dalam pelbagai aspek kehidupan masyarakat. Baik, kita beralih kepada yang berbahagia, Datuk. Bilakah Rare Diseases Alliance Foundation Malaysia (RDAFM) ditubuhkan? Rare Diseases Alliance Foundation Malaysia, in short RDAFM, telah ditubuh pada tahun 2017. Bertujuan untuk berkhidmat sebagai satu saluran untuk pesakit-pesakit penyakit jarang jumpa atau PJJ bersuara. Apakah struktur RDAFM dan apakah peranan dan tanggungjawab organisasi ini? Pada masa kini, RDAFM bergabung bersama 12 persatuan penyakit jarang jumpa lain. Tanggungjawab utama RDAFM antaranya ialah memberi kerjasama dengan kerajaan untuk menambah baik perkhidmatan, rawatan, kualiti hidup dan membantu pesakit-pesakit penyakit jarang jumpa mengatasi cabaran-cabaran yang dihadapi. Apakah cabaran yang dihadapi oleh pesakit PJJ? Proses untuk pesakit mendapat diagnosis untuk mengesan jenis-jenis penyakitnya mengambil masa yang agak lama kerana buat masa ini terdapat 7,000 jenis penyakit jarang jumpa di peringkat global. Tetapi jumlah pesakit bagi setiap jenis penyakit jarang jumpa itu tidak ramai. Dan ramai anggota perubatan masih tidak mengenal penyakit jarang jumpa. Khidmat pakar-pakar dan klinik genetik kebanyakan bertumpu di Lembah Kelang, iaitu di Hospital Tengku Azizah, di Hospital Kuala Lumpur Lama dan Pusat Perubatan Universiti Malaya dan Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia. Ini menjadi satu bebanan kepada keluarga pesakit-pesakit yang tinggal di luar bandar. Adakah faktor kos memainkan peranan di dalam merawat pesakit PJJ ini? Untuk mendapat diagnosis, sebahagian besar ujian genetik perlu dihantar ke luar negara dan proses ini memakan masa dan melibatkan kos. Oleh kerana kelewatan mendapat diagnosis, pesakit akan lambat mendapat rawatan tepat. Tidak mempunyai ubat-ubatan untuk menyembuh, tetapi hanya dapat membantu untuk mengawal penyakit. Apakah cadangan yang dikemukakan RDAFM untuk mengatasi cabaran-cabaran ini? Dengan menambah pengetahuan tentang penyakit jarang jumpa di kalangan anggota perubatan dan orang ramai. Bekerjasama dengan badan-badan NGO. Golongan manakah yang paling ramai menghadapi penyakit ini dan apakah kesulitan yang mereka lalui? Terdiri dari kanak-kanak,
dan ramai daripada mereka mempunyai pelbagai ketiadupayaan fizikal dan bukan fizikal. Penerimaan mereka ditolak oleh pihak sekolah aliran perdana walaupun tidak mempunyai masalah pembelajaran dan ada terpaksa berhenti persekolahan kerana persekitaran dan kemudahan di sekolah yang tidak mesra OKU. Yang berbahagia Datuk, dengan kesulitan yang dinyatakan tadi, apakah tindakan yang perlu diambil oleh kita? Kerajaan perlu mengadakan panduan untuk pengambilan penuntut penyakit jarang jumpa supaya mereka terus mendapat pendidikan, kemudahan untuk membolehkan homeschooling atau belajar di rumah untuk pesakit penyakit jarang jumpa yang kronik. Bagaimana jika pesakit ini mahu bekerja untuk mencari sumber pendapatan mereka sendiri? Yang mempunyai masalah kesihatan dan yang berkerusi roda sukar mendapat pekerjaan kerana beban menanggung kos perubatan, kos penyesuaian pejabat dan cuti sakit dan temu janji doktor. Syarikat insurans tidak menerima pesakit penyakit jarang jumpa. Mereka juga menghadapi masalah menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam untuk perjalanan tanpa bantuan. Berdasarkan huraian tadi, apakah cadangan dari pihak yang berbahagia, Datuk? Work from home. Konsep ini amat bersesuaian dengan individu dengan penyakit jarang jumpa. Kerajaan perlu berusaha untuk syarikat insurans memberi khidmat kepada pesakit penyakit jarang jumpa. Soalan terakhir dari saya. Apakah harapan Datuk melalui organisasi yang dipimpin oleh Datuk ini dalam membantu pesakit PJJ? Adalah menjadi harapan kami agar pembentukan Jawatankuasa Penyakit Jarang Jumpa Kebangsaan yang dibentuk oleh Kementerian Kesihatan Malaysia pada bulan Mei 2019 dapat merealisasi kerangka kebangsaan berkaitan penyakit jarang jumpa di Malaysia seawal mungkin demi memberi tambah baik dalam menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan penyakit jarang jumpa. Salam dan terima kasih. Demikianlah tadi temu bual saya dengan dua orang panel yang mempunyai peranan dan pengetahuan yang luas di dalam PJJ. Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Hatijah binti Ayub, Pengerusi Rare Diseases Alliance Foundation Malaysia RDAFM, dan yang berbahagia Profesor Dr. Tong Myo Kiong dari bahagian Pediatrik PPUM yang sudi hadir dalam temu bual bersama-sama kita pada hari ini.